Assalamualaikum. Hai. Alhamdulillah kita bertemu lagi insya-Allah dalam segmen motivasi. Jangan lupa kita mulakan hari dengan rasa syukur pada Allah kerana tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Apa saja yang kita usahakan, apa saja yang kita nak buat, tak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Apa perkongsian saya hari ini? Saya nak bagi tahu satu jawatan kosong yang sentiasa hangat di pasaran, sentiasa panas kan. Setiap hari kita dapat offer ni. Terpulang pada kita nak ambil ke tidak jawatan ni. Apa jawatan tu? Ini jawatannya. Tukang telik niat. Sabar brother, sabar. Okey. Apa dia tukang telik niat ni? Nama ni memanglah jarang kita dengar. Tapi kadang-kadang kita dah bekerja pun sebagai tukang telik niat ni. Nak tahu apa dia? Kita tonton video ni sampai ke hujung. Tapi sebelum tu, kita renungkan dua perkara ni dulu sebelum kita terima tawaran sebagai tukang telik niat ni. Bayangkan hari ni kawan-kawan, dan kita bangun pagi, dan badan kita sihat, kita rasa kita boleh bernafas macam biasa, kita pergi toilet, gosok gigi, dan kita mandi, kita shampoo bagi yang ada rambut lah kan. Okay, kemudian kita berwangi-wangian, pakai baju apa semua kan. Dan kita fikir hari ni nak lunch kat mana malam ni nak makan udang galah lah, masak lemak cili api, pagi ni pergi pasar lah. Dan besok tengah musim durian ni, esok nak beli durian lah, nak cari durian Musang King lah kan. Macam-macam kita fikirkan aktiviti kita dekat dunia ni kan. Itu rutin yang kita akan lalui. Tapi pernah tak kita terfikir kan, satu masa benda tu tak ada dah. Cuba duduk sekejap 2 minit, cuba renungkan balik tentang kawan kita yang telah meninggal dunia ke, datuk ke, nenek ke, ibu bapa kita yang dah meninggal dunia 10 tahun lalu contohnya kan. Okay. Sampai sekarang ni belum kiamat lagi. Saya masih boleh cakap lagi depan kawan-kawan semua, kawan-kawan boleh mendengar saya lagi kan. Okay. Sampai sekarang belum kiamat lagi. Dia dah meninggal 10 tahun lalu. Agaknya apa aktiviti dia dalam kubur tu 10 tahun setiap hari kan. Adakah dekat kubur ni kita bangun, hari ni bangun, gosok gigi, pilih baju nak pakai apa aktiviti nak buat. Adakah begitu kan? Kalau lah aku sekarang ni dah di alam kubur, aku celik mata, apa aku tengah buat sekarang ni? Menariknya lagi untuk kita fikir kan, bila kita dah duduk ke alam tu, tak ada dah boleh patah balik. Adakah kita akan baring dengan tenang, damai, rasa aircon, menunggu hari kiamat? Ataupun kita celik mata, ada ular yang melengkar kita, ada malaikat yang muka bengis menghentam kita dan sebagainya. Kita fikirkanlah kan, sebelum kita terima jawatan ni, kan, fikirkan perkara yang pertama ni kan. Macam mana kehidupan kita selepas kematian kita. Perkara kedua yang perlu direnungkan, okay. Kadang-kadang kita ni kan, ada orang buat salah dengan kita, ada orang buat dosa dengan kita, ataupun ada orang hutang dengan kita. Kita cakap, cari aku dekat akhirat besok, merangkak aku dekat padang mahsyar besok, cari aku padan muka kau kan. Masya Allah kan. Kita cakap tu seolah-olah macam benda tu ringan ni kan, macam boleh kembali ke dunia balik kan. Okay. Cuba kita renungkan balik diri kita kan, adakah kita ni perfect kan? Macam saya tak lama lagi masuk 42 tahun dah. Okay. Adakah setakat hidup kita 42 tahun ni perfect, tak ada apa-apa salah dengan orang? Okay. Kita kata, aku orang buat salah dengan aku takkan maafkan dia. Kau merangkaklah cari aku kat mahsyar besok kan. Bila kita tak maafkan orang lain, adakah orang tu Allah akan bukakan hati dia untuk memaafkan kita? Cuba fikirkan. Kita rasa selama hidup aku ni aku tak pernah pun ada buat salah dengan orang pun kan. Rupanya kita terlupa. Mungkin satu masa dulu, masa kita umur 19 tahun, kita pergi beli nasi lemak contohnya dekat makcik ni, kita terlupa bayar. Kita beli 5, kita bayar 4 je. Dan kita terus belah nak cepat. Rupanya makcik tu masa tu, dia kata aku tak halalkan nasi lemak aku satu ni. Kita kata hidup kita perfect, apa kita terlupa satu benda tu. Adakah kita sanggup besok dekat mahsyar nak pikul contohnya RM1.50 tu dekat padang mahsyar cari makcik ni? Jangan rasa kita perfect, tak ada salah kan. Maafkan orang selalu kan? Sebab mungkin kita ada salah dengan orang, kita tak sedar. Jadi dengan asbab kita maafkan orang,
kan? Allah bagi gerakkan hati dia untuk memaafkan kita. Benda dunia selesai kat dunia. Okey, aku takkan maafkan dia. Okey, kita cakap macam tu, kesian kat dia, besok nak cari kita kat padang mahsyar, dan mungkin juga kita tak sengaja ada terbuat kat orang lain. Dan orang tu pun tak maafkan kita. Lalas sama-sama kita merangkak cari orang yang kita buat dosa dekat mahsyar besok. Okey, jadi tu yang kedua yang kita perlu fikirkan, kan? Sebab bila kita buat orang ni, kan, selagi orang tu tak maafkan, insya-Allah bawa ke mahsyar. Okey, so tak ada manusia perfect ni. Jangan kata kita tak pernah buat salah dengan orang, kan? So hanya Allah yang boleh gerakkan orang yang pernah kita buat salah tu untuk memaafkan kita. Okey, so hati-hati kawan-kawan. Okey, apa dia jawatan ni? Kita dah faham dua benda ni, kehidupan kita dalam kubur dan implikasi kalau kita tak memaafkan orang. Okey, dan yang ketiga ni saya nak share jawatan kosong yang sentiasa kita dapat offer daripada jabatan sumber syaitan. Kita ada jabatan sumber manusia, ni jabatan sumber syaitan, kan? Okey, so jabatan sumber syaitan ni sentiasa offer kita setiap hari, setiap saat, kan, untuk mengisi kekosongan jawatan ni yang sentiasa ada. Kadang-kadang kita tak sedar kita terterima offer ni. Okey, misal kata kita nampak orang sembahyang dekat masjid, kan? Kita bayangkan satu masjid tu, seorang mamat ni, mamat biasa-biasa, tapi kita duduk tengok, rajinnya dia sembahyangkan sunat 2 rakaat demi 2 rakaat. Lepas tu kita terpandang, padan lah, bakal pak mentua dia ada kat ujung sini. Dia mesti nak menunjuk sembahyang ni, kan? Okey, tu automatik kita jadi tukang telik niat. Niat dia mesti nak menunjuk kat bapak mentua, bakal bapak mentua ni. Tapi hakikat sebenarnya rupanya, kan, dia tak tahu pun pak mentua dia tak perasan pun bakal pak mentua dia ada kat situ. Rupanya dia sembahyang 2 rakaat tu sebab dia nervous nak berhadapan dengan bakal pak mentua dia, kan? Kita pula buat andaian, tu nak menunjuk, padahal dia tak perasan pun ada bakal pak mentua dia kat situ. Okey, dan yang kedua, ada kawan share pada saya kat department dia, kan, orang baru masuk, lepas tu mengending dengan bos je, kan, sikit-sikit jumpa bos, mainum pun dengan orang besar-besar, orang-orang kanan, ya, kan. Ni mesti nak kaki bodek lah ni, kan, kaki bodek nak dapat pangkat cepat lah ni. Okey, kita automatik, kan, bagi andaian begitu, kan. Tapi hakikatnya rupanya, kan, dia berbaik-baik dengan bos tu sebab dia tak tahu pasal kerja dia nak dapat tunjuk ajar yang lebih pada bos dia. Ada tahu orang-orang kanan, orang-orang besar ni kononnya ada pengalaman, ada pengetahuan yang lebih. Jadi berkawan dengan mereka supaya dia dapat input lebih untuk dia deliver yang terbaik dalam jawatan dia. Dia niat betul kerana Allah, kan, kerana nak improve diri dia. Yang kau tu pula sebagai tukang telik niat, ini mesti nak bodek dapat pangkat cepat ni, kaki bodek dia ni, kan. Okey, nampak? Itu antara kerja-kerja tukang telik niat lah. Sama juga kalau kita main game, kadang-kadang ada setengah orang tu dia dah terror, malah, contoh malah lah, saya pemanah, kan. Okey, mana apalah kau tak boleh masuk 10 ni aku, kan. 5 batang grouping, kan. Kita pun dah tukang telik niat pun, berlagak betul mamat tu, kan. Ni nak tunjuk terror je lah. Okey, tapi hakikatnya apa yang Allah catatkan, dia niat begitu supaya, dia nak jadikan diri dia sebagai inspirasi kepada orang lain, supaya orang lain boleh praktis lebih gigih untuk dapat grouping macam dia, kan. Dia niat dah betul, dah dapat pahala, dan tapi kita pula yang buat andaian, tengok tu dia tu berlagak, style dia macam tu, berlagak, kan. Tak pasal-pasal sebenarnya tukang telik niat ni dapat dosa, kan. Pandai je kita buat andaian tentang orang. Okey, ada satu situasi lain, orang ni buat benda betul macam ni buat. Okey, ini nampaklah tu dia ni gila kuasa, gila nama, contoh, kan. Okey, tukang telik niat ni, tu sibuk nak nasihat ke orang tu, kau betulkan niat kau apa semua. Macam mana kau tahu niat aku ada tulis dekat Facebook ke? Aku ada tulis kat dinding ni ke? Ini niat aku untuk ada jawatan ni kerana aku gila kuasa, gila nama, aku nak glamour. Okay, pandai pula kau baca niat aku, kan. Tapi hakikatnya niat tu adalah rahsia orang tu dengan Allah. Okay,
Jangan kita pandai-pandai kan mentafsirkan niat orang. Kita takkan tahu kan. Okay, dalam hati ni kan, kau takkan tahu punya. Telikan kau tu mungkin betul, mungkin salah. Okay? Kalau salah, kau berdosa dah selama-lamanya. Faham tak? Okay? Jadi berbalik kepada perkara pertama tadi kan, bila yang pertama kehidupan kita selepas mati, Masya Allah kan. Okay? Sebelum terima offer tu kan, kalau kita nak rasa apa niat kau ni, terus kita duduk sekejap. Aku pun belum tentu betul lagi kan. Buat apa aku nak kisahkan niat orang. Okay? Kita tengok YB tu bagi duit ke apa semua, niat dia mesti nak cari pancing undi lah. Padahal niat dia ikhlas, dia dapat satu projek tu dia nak bagi kat orang, contohnya kan. Kita sedap-sedap je ni nak pancing undi lah ni kan. Okay? Berdosa. Okay? Yang kedua, kita tengok kan, kalau katalah orang tu tak memaafkan kita, Masya Allah, apalah nasib kita dekat mahsyar besok. Okay? Tapi yang salah tafsir niat ni pun selalulah memaafkan. Jadilah kita seorang yang memaafkan, sebab kita pun belum tentu perfect. Silap bulan kita kata dia akan merangkak cari aku kat mahsyar besok, tiba-tiba ada orang lain bercakap benda yang sama pasal kita. Siaplah kau besok dia kan. So dah semua orang merangkak kat mahsyar. Don't play. Okay, so itu saja perkongsian saya hari ini. Dan kalau boleh tolaklah offer daripada Jabatan Sumber Syaitan tu untuk jadi seorang tukang telik niat. Memang jawatan ni kosong, memang jawatan ni sentiasa kosong, sentiasa panas. Tapi kalau boleh tolak, jangan ambil tawaran ni. Okay, itu saja perkongsian saya hari ini. Bye bye. Yes.